Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan. Kami dari Kumpulan 2 ingin membentangkan hasil projek kami sebagai syarikat konsultan. Seperti yang dipaparkan dalam slide ialah maklumat syarikat perunding. Nama syarikat kami ialah Trustnet Consultant dan turut tersedia logo syarikat kami. Produk untuk projek kami ialah pemasangan panel solar. Syarikat kami beralamat di Simpang 3 Sungai Daun, Alustar, Kedah dan pelanggan syarikat yang dibuat rundingan untuk projek kami ialah syarikat Only One Zuza Food Industry Sdn Bhd. Dalam slide ini menunjukkan carta organisasi syarikat kami yang dibarisi oleh saya sendiri selaku pengarah projek dan dibantu oleh ahli kumpulan yang lain sebagai pengurus kewangan, pengurus pemasaran, pengurusan operasi, pengurus pembangunan dan pengurus kawalan kualiti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amira Alia, nombor matriks 285368. Dalam slide ini saya akan menerangkan tentang maklumat syarikat kecil sederhana iaitu SME. Jumlah pengeluaran sehari dan sebulan dalam syarikat Only One Zuza Food Industry Sdn Bhd dapat mengeluarkan produk masakan sebanyak 25,000 botol produk masakan dalam sehari dengan jualan tahunan mencatat RM1 juta. Bilangan pekerja dalam syarikat ini adalah sebanyak 70 orang pekerja dan termasuk pengurus kualiti, operator kilang, operator pengeluaran, supervisor dan pekerja biasa. Bilangan hari bekerja dalam seminggu adalah 7 hari. Dan waktu bekerja dan bilangan shift adalah satu bilangan shift. Shift pertama iaitu 10 pagi sehingga 7 petang. Slide ini saya akan menerangkan tentang gaji pekerja. Terdapat penyediaan bahan mentah iaitu lada hitam, tomato, rempah dan garam. Proses yang seterusnya adalah pembentukan, pembungkusan dan pembekuan. Keluasan kilang di syarikat ini adalah seluas 8 ekar dan terdiri daripada loji rawatan sisa air, makmal penyediaan produk, ruang pembungkusan, loading area, bilik pemprosesan produk, pejabat dan pejabat keselamatan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz Anwar Rosli, nombor matrik 285238. Untuk slide ini saya akan menerangkan tentang masalah yang dihadapi oleh syarikat pengeluaran iaitu syarikat Only One Zuza Food Industry Sdn Bhd. Masalah yang dihadapi oleh syarikat tersebut adalah masalah berkaitan dengan penggunaan bil elektrik. Penggunaan bil elektrik di syarikat tersebut adalah melibatkan penggunaan elektrik daripada kemudahan yang sedia ada seperti lampu, kipas, pendingin hawa dan pelbagai mesin yang digunakan di kilang tersebut. Jumlah pengiraan bil elektrik yang dikenal pasti digunakan oleh kilang tersebut akan ditunjukkan mengikut kaedah yang telah disediakan di slide yang akan ditayangkan selepas ini. Sekarang saya akan menerangkan tentang pengiraan bil elektrik terhadap kemudahan yang digunakan terlebih dahulu di syarikat tersebut. Sekarang saya akan menerangkan pula tentang pengiraan bil elektrik terhadap mesin yang digunakan di syarikat tersebut. Untuk slide ini, saya akan memberitahu tentang jumlah yang perlu dibayar oleh syarikat tersebut dalam jangka masa sebulan. Dan jumlah tersebut akan ditambah dan mendapat jumlah sebanyak RM10,504.01 yang perlu dibayar oleh syarikat tersebut untuk bil jangka masa dalam sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zulaikha binti Mukhtarudin, nombor matrik 284536. Saya akan membentangkan tentang penyelesaian daripada syarikat perunding iaitu mencadangkan pemasangan panel solar. Yang pertama, pemasangan panel solar merupakan salah satu cara untuk membuat penjimatan penggunaan elektrik. Yang kedua, tenaga solar mampu memberikan keperluan yang sama seperti mana yang anda mahukan dengan menggunakan tenaga elektrik. Yang ketiga, jumlah yang boleh menjimatkan bergantung kepada saiz panel solar tersebut dan juga tenaga elektrik atau penggunaan haba. Yang terakhir adalah alatan yang diperlukan untuk pemasangan panel solar, jumlah diperlukan dan harga seperti yang akan ditunjukkan. Seterusnya ialah alatan yang digunakan untuk membuat panel solar. Yang pertama, car power inverter. Yang kedua, battery clip. Yang ketiga, car cigarette plug. Yang keempat, solar controller. Dan yang kelima, solar panel. Selain itu, dia menggunakan juga suction cup, 10-in-1 charging line, carabiner, 2-in-1 kabel dan kabel.
Seterusnya ialah jumlah alatan yang diperlukan dan jumlah harga. Seterusnya ialah bagaimana solar berfungsi dan bagaimana panel solar melalukan tenaga elektrik. Pertama, cahaya matahari menyentuh panel solar di atas bumbung. Panel itu akan menukar tenaga tersebut kepada arus DC iaitu direct current yang mengalir ke penangsang. Inverter menukar kuasa dari DC ke AC iaitu direct current ke alternating current yang mana anda boleh menggunakan untuk menghidupkan rumah anda. Tenaga solar dianggap sebagai jenis tenaga boleh diperbarui dan bersih, mengurangkan kesan terhadap alam sekitar dan mengutamakan penjimatan tenaga. Solar terdiri daripada peranti yang bertanggungjawab untuk mengubah tenaga yang datang daripada matahari kepada tenaga elektrik. Semakin besar panel yang dipasang, semakin besar penerimaan sinar suria dan semakin besar penggunaan tenaga elektrik. Tenaga solar adalah teknologi yang dicipta untuk mendapatkan tenaga daripada cahaya matahari. Tenaga solar semakin mendapat perhatian memandangkan ianya adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Sistem tenaga solar secara umumnya tidak memerlukan banyak penyelenggaraan. Kita hanya perlu memastikannya sentiasa bersih, jadi dengan membersihkannya beberapa kali setahun sudah mencukupi. Pengeluar panel solar yang boleh dipercayai selalunya memberikan jaminan sehingga 25 tahun. Inverter adalah satu-satunya bahagian yang perlu diubah selepas 5 hingga 10 tahun kerana ia secara berterusan berfungsi untuk menukarkan tenaga solar kepada tenaga elektrik. Selain inverter, kabel-kabel yang ada juga memerlukan penyelenggaraan untuk memastikan sistem tenaga solar dapat berjalan dengan kecekapan yang maksimum. Sebilangan besar panel dilindungi untuk menghasilkan sekurang-kurangnya 80% daripada output dinilai sepanjang hayat jaminan. Akumulator tenaga elektrik pada sistem solar bertanggungjawab menyimpan semua tenaga elektrik yang dijana oleh panel solar, membolehkan pengumpulan tenaga yang diperlukan. Fungsi utamanya adalah untuk menjadi elemen penting untuk saat-saat apabila tenaga elektrik tidak dapat dijana terus dari plat seperti pada malam hari ketika tiada sinaran suria. Solar terdiri daripada peranti yang bertanggungjawab untuk mengubah tenaga yang datang daripada matahari kepada tenaga elektrik. Jadi semakin besar panel yang dipasang, semakin besar penerimaan sinaran suria dan semakin besar juga penjanaan tenaga elektrik. Jadi sekian, terima kasih. Jumlah pengumpulan tenaga yang dihasilkan oleh panel solar. Dalam tempoh sehari, tenaga yang dikumpulkan daripada panel solar bermula daripada pukul 8 pagi hingga 7 petang. Setiap satu panel solar akan membekalkan sebanyak 932.2 kW per jam dalam jangka masa tersebut, manakala 84.5 kW per jam bagi setiap 1 jam. Anggaran tenaga solar yang digunakan dalam masa sebulan ialah 27,906 kW per jam. Semua tenaga solar akan digunakan pada jam 3 hingga 7 petang. Jumlah bil elektrik yang perlu dibayar dalam jangka masa sebulan selepas penggunaan tenaga solar ialah sebanyak RM4,714.7 sen. 930.2 kW per jam tenaga elektrik yang dihasilkan oleh panel solar akan digunakan bermula jam 3 hingga 7 petang. Bagi setiap 1 jam, panel solar akan membekalkan sebanyak 84.5 kW per jam. Selepas menggunakan panel solar, bil elektrik yang perlu dibayar dalam masa sebulan oleh syarikat Zuza Food Enterprise telah berkurangan. Jumlah pertama yang perlu dibayar ialah sebanyak RM10,504.1 sen dan selepas memasang panel solar, jumlah tersebut menurun kepada RM4,714.7 sen, iaitu penjimatan sebanyak RM5,789.94 sen. Negara Malaysia menerima jumlah cahaya matahari yang tinggi telah mendorong kepada penggunaan tenaga solar dalam industri pembuatan. Pemasangan panel solar dapat memberikan penjimatan yang besar terhadap pembayaran bil elektrik. Apabila panel solar dipasang di atas bumbung, panel tersebut akan menghasilkan tenaga solar. Tenaga solar akan ditukar menjadi tenaga elektrik. Tenaga elektrik yang terhasil itu dapat digunakan. Semakin banyak panel solar yang dipasang, semakin banyak tenaga elektrik yang akan dihasilkan. Penjimatan terhadap pembayaran bil juga akan dapat dilakukan. Cadangan kami untuk masa akan datang ialah menyediakan tempat yang lebih luas dan sesuai berhampiran kilang untuk memasang lebih banyak panel solar. Hal ini kerana kebaikan pemasangan panel solar seperti yang kita ketahui ialah untuk menjimatkan tenaga elektrik dengan lebih banyak panel solar yang dipasang, lebih banyak tenaga elektrik yang dapat dihasilkan. Selain itu, antara kebaikan lain tenaga solar ialah merupakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui.
Tenaga solar tidak akan habis seperti tenaga yang lain dan kos penyelenggaraan untuk panel solar adalah lebih rendah dengan perlu memastikannya sentiasa bersih. Sebagai kesimpulan, solar adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan teknologi di dalam industri ini semakin berkembang dari tahun ke tahun. Walau bagaimanapun, ia terpulang kepada setiap individu untuk memutuskan sama ada penggunaannya adalah bagus atau tidak. Dan ia boleh diputuskan dengan mengambil tahu tentang kelebihan, kebaikan dan juga keburukan yang ada jika kita mahu mengaplikasikannya. Sekian, terima kasih.